Dengan izin Tuan Magistri, saya mencungkit peguam bela bagi pihak OKT, Amran Fana. Di depan Mahkamah Yang Mulia hari ini, saya akan menangani dan menimbulkan beberapa isu yang berkaitan bahawa kenapa pihak pendakwaan telah gagal membuktikan suatu kes prima facie terhadap OKT. Saya akan menyentuh beban pembuktian pihak pendakwaan terlebih dahulu dan diikuti oleh 3 isu bagi pembelaan. Tuan, bagi beban pembuktian pihak pendakwaan, Seksyen 173 FI Kanun Tata Cara Jenayah menyatakan di akhir kes pendakwaan, mahkamah akan mempertimbangkan sama ada pihak pendakwaan telah membuat satu kes prima facie terhadap OKT. Bagi seksyen ini, Mahkamah Yang Mulia ini boleh menggunakan garis panduan yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes PP lawan Muhammad Razi Abu Bakar dan Bala Chandran lawan PP. Nah, ini adalah dalam muka surat 4 sehingga 6 pada perenggan 18 sehingga 19 hujahan petulis pihak pembelaan. Tuan, dalam kes ini, OKT dituduh di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ataupun ADB. Tapi oleh sebab tiada keterangan langsung bahawa OKT telah menggunakan ataupun memasukkan amfetamin yang terkandung dalam kertas pertuduhan ke dalam badannya, adalah perkara yang biasa bahawa pihak pendakwaan pakai anggapan Seksyen 37K ADB, tetapi elemen-elemen di bawah Seksyen 31A 1A di bawah akta yang sama wajib dipatuhi. Tuan, jadi Mahkamah Yang Mulia ini harus membuat penilaian secara maksimum ke atas kesemua keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan menentukan sama ada dua elemen di bawah Seksyen 15.1A ADB telah pun dipenuhi. Kami merujuk kepada kes PP lawan Chang Kam Leong. Mahkamah Tinggi dalam kes ini memutuskan bahawa pihak pendakwaan dalam kes Seksyen 15.1A ADB wajib membuktikan yang pertama, OKT telah menggunakan atau memasukkan dadah berbahaya yang dinyatakan dalam kertas pertuduhan ke dalam badan dia sendiri. Dan yang kedua, air kencing OKT telah diuji secara klinikal dan didapati mengandungi dadah berbahaya tersebut. Tuan, kami akan meneruskan dengan hujah pembelaan dan yang pertama iaitu ketidakpatuhan Seksyen 31A 1 ADB. Kami berhujah bahawa terdapat pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap seksyen ini apabila pengambilan, pemeriksaan dan ujian yang dijalani ke atas air kencing OKT telah dijalankan oleh SB2 yang berpangkat lebih rendah daripada sarjan dan beliau hanya merupakan seorang lance corporal. Dan hujah ini adalah dalam muka surat 9 perenggan 26 hujah bertulis pembelaan. Tuan, Hakim-Hakim Mahkamah Raya dalam kes Aijuddin Shah bin Ahmad lawan PP telah memutuskan bahawa for Section 31A Subsection 1A of Dangerous Drug Act 1952 case, a provision of criminal statute must be strictly followed, and failure of which would amount to a breach of law, then it will cause the urine sample to be excluded from evidence. Tuan, oleh itu kami berhujah bahawa segala proses bagi pengambilan pemeriksaan dan ujian terhadap air kencing OKT adalah dibuat secara haram dan tidak sah di sisi undang-undang. Jadi, sampel air kencing OKT akan menjadi tidak boleh diterima ataupun inadmissible sebagai keterangan dan wajar dipadamkan oleh mahkamah ini. Bagi hujahan yang kedua, Tuan, adalah ketidakpatuhan Seksyen 399 1 Kanun Tata Cara Jenayah ataupun KTJ. Dan seksyen ini menyatakan bahawa sekiranya pendakwa raya hendak menggunakan suatu laporan sebagai keterangan dalam mahkamah, satu salinan laporan tersebut juga harus memberi kepada OKT tidak kurang daripada 10 hari genap sebelum pembicaraan. Tuan, tetapi dalam kes ini, pihak pendakwaan telah gagal untuk memberi satu salinan P6 iaitu laporan patologi kepada OKT pada setiap masa material. Ini dapat dilihat apabila SP3 dan SP4 memberi keterangan di depan mahkamah ini bahawa polis tidak pernah membuat permintaan untuk memulangkan sampel air kencing OKT dan SP4 tidak pernah menerima balik sampel air kencing dan botol tersebut. Oleh sebab kegagalan untuk mematuhi seksyen ini akan menyebabkan keterangan tidak boleh diterima dalam mahkamah. Ia selaras dengan kes PP lawan Lim Chen Lin dan Hoi Lin Chai lawan PP, Tuan. Jadi, Tuan, kami berhujah penerimaan P6 sebagai keterangan adalah tidak selamat, salah di sisi undang-undang dan haram yang tidak boleh diubati di bawah Seksyen 422 KTJ. Oleh yang demikian, tiada keterangan yang boleh diterima masuk untuk menunjukkan air kencing OKT telah mengandungi dadah berbahaya, amfetamin dan anggapan di bawah Seksyen 37K di bawah akta yang sama tidak boleh digunakan pakai dan tidak boleh beroperasi secara biasa.
Bagi ujaran yang ketiga adalah terdapat kelompangan dalam lantaian keterangan barang kes, tuan. Pertama, berkenaan dengan Perintah Tetap Ketua Polis Negara F103 IGSOF 103 dan Kementerian Kesihatan Malaysia garis panduan bilangan 6 2002 KKMG 6 2002, kami sedar terdapat dua penghakiman yang bercanggah satu sama lain tentang sama ada kedua-dua perintah ataupun garis panduan ini mempunyai kuasa undang-undang ataupun force of law. Tuan, tetapi memandangkan trend semasa kes dalam mahkamah di Malaysia adalah lebih memihak kepada penghakiman dalam PP lawan Rosman Sapri dan satu lagi Royan yang memutuskan tiada kuasa undang-undang. Dan oleh itu kami juga berhujah IGSOF 103 dan KKMG 6 2002 tidak ada kuasa undang-undang. Kemudian kami juga ingin membawa kepada perhatian kepada mahkamah ini bahawa terdapat pindahan baru kepada IGSOF 103 yang mana satu botol untuk menguji air kencing tertutup pun memadai. Akan tetapi oleh sebab tiada garis panduan yang mesti diikuti atas sebab tiada kuasa undang-undang, kami merujuk kes Ahmad Saiful Islam Muhammad lawan PP dan berujar bahawa dalam kes ini hanya satu botol digunakan untuk menjalankan ujian pengesanan kehadiran dadah berbahaya dalam air kencing OKT oleh SP2 dan SP3 adalah tidak selamat sekali. Dan terdapat kemungkinan dan atau risiko bahawa sampel air kencing OKT tersebut boleh dicemarkan dalam perjalanan untuk menghantar oleh SP4 kepada SP3 untuk pemeriksaan dan analisis lanjut. Dan hujahan ini adalah dalam perenggan 35 sehingga 40 ujaran petulis kami. Kami selanjutnya berujar terdapat ketidakselarasan keputusan ujian air kencing OKT dijalankan oleh P3 dan P6 di mana dalam P3 air kencing OKT didapati positif memfavitamin manakala amfetamin dalam P6. Seterusnya tuan, kami juga berujar bahawa SP4 telah memberi keterangan di depan mahkamah ini bahawa beliau telah menyimpan botol tersebut dalam kabinet biliknya dan bukannya peti sejuk, dan selama lebih kurang 5 hari sebelum beliau menghantar botol tersebut kepada SP3 di Hospital Ditra untuk analisis lanjut. Tuan, kami merujuk kes Mahkamah Tinggi PP lawan Muhammad Ritaudin Muhammad Ali di mana kes ini boleh dirujuk oleh mahkamah ini untuk membuat satu perbandingan. Muhammad Razi Harun PK dalam kes ini memutuskan bahawa tindakan SP7 yang menggunakan 17 hari untuk menghantar sampel air kencing untuk dianalisa dan fakta bahawa sepanjang tempoh 17 hari tersebut, sampel air kencing responden tidak disimpan dalam peti sejuk tetapi disimpan dalam peti bersih dan pejabat SP7 menjejaskan stabiliti dadah dalam sampel air kencing itu serta mewujudkan suatu kelompongan dalam rantaian keterangan. Tuan, kami juga berujar bahawa tiada gambar yang menunjukkan botol tersebut dilampirkan dengan butiran OKT di atasnya telah pun dihasilkan di depan mahkamah ini oleh pihak pendakwaan dan SP3 memberi keterangan bahawa beliau tidak dapat mengingati tarikh sebenar P6 dihantar kepada SP4 manakala SP4 menyatakan beliau menerima P6 pada tarikh 25 hari bulan Jun 2021. Tuan, juga pada setiap masa material, SP3 juga memberi keterangan di depan mahkamah ini bahawa sampel air kencing OKT dan botol tersebut sudah pun dilupuskan mengikut SOP yang ditetapkan. Oleh itu adalah kegagalan pihak pendakwaan untuk menghasilkan sampel air kencing OKT dan botol tersebut untuk membuktikan OKT telah menggunakan atau memasukkan amfetamin ke dalam badannya. Berdasarkan apa yang diujarkan oleh pihak kami, Tuan, ini menimbulkan keraguan sama ada air kencing OKT yang diuji dan dianalisis oleh SP3 adalah air kencing yang sama yang diambil oleh SP2 daripada OKT. Jadi kesimpulannya, Tuan, berdasarkan hujahan di atas yang telah dikemukakan oleh pihak kami sebentar tadi, kami dengan rendah diri berujar bahawa pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan suatu kes prima facie terhadap OKT. Dan mahkamah yang mulia ini tiada pilihan yang lain melainkan OKT sewajar dan dibebaskan dan dilepaskan daripada pertuduhan tanpa dipanggil untuk membela diri. Ini sahaja hujahan pembelaan bagi pihak OKT. Terima kasih.